Selamat sejahtera murid-murid, saya Cikgu Tan. Hari ini kita akan teruskan unit 8, Bumi Hijau Bumi Kita. Okey, untuk hari ini apa kita akan belajar? Kita akan belajar tentang idea inovatif bagi meningkatkan amalan 5R bagi penggekaran bumi hijau. Kedua, kesan amalan 5R bagi penggekaran bumi hijau dan perasaan apabila mengamalkan amalan 5R bagi penggekaran bumi hijau. Minggu lepas kita telah belajar tentang amalan 5R dan kepentingan amalan 5R atau amalan bumi hijau. Jadi kita faham amalan bumi hijau ini sangat penting untuk memastikan bumi kita terus kekal hijau. Jadi bagaimana kita boleh membantu bumi kita kekal hijau? Di sini ada banyak idea inovatif bagi pengekaran bumi hijau. Okey, baik. Yang pertama, kita boleh menghasilkan barang baharu yang lebih bernilai. Dengan bagaimana? Pertama, dengan guna bahan buangan dan bahan terpakai yang direka cipta semula boleh dijadikan sebagai cenderamata. Kalau kita guna bahan buangan ini, contoh but-but yang terpakai, kita reka cipta, jadikan dia sebagai satu cenderamata. Guna sebagai pasu dan tanam bunga dan hadiah kepada kawan untuk jadi sebagai cenderamata. Okey, kedua, memproses sisa buangan sebagai satu sumber ekonomi. Guna sisa-sisa buangan dan proses dia jadi barangan baru dan jual. Itu sebagai satu sumber ekonomi。用一些废物再制作一些新的东西，然后再拿去卖，这个是我们一种经济的来源。Okay, menghasilkan baja kompos daripada sisa makan. Okay, guna sisa-sisa makanan untuk jadikan baja。用一些食物的残渣物来制作一些堆肥。Okay, kedua, mengadakan pertandingan. Dengan mengadakan pertandingan, contohnya program Green School atau Zero Waste Campus di sekolah atau di Institut Pengajian Tinggi. Pertandingan penerapan bandar terbersih. Pertandingan inovasi berasas barangan buangan. Okay. Kalau ada pertandingan ini, kita boleh meningkatkan kesedaran. Okay. Ramai orang akan menyertai pertandingan tersebut dan kita boleh tolong amalkan 5R, amalan 5R dan tolong bumi penggekaran bumi hijau. Okay. Ketiga, penggunaan pelbagai sumber media. Okay. Sumber media ada banyak kan? Ada TV, ada social media radio, ada social media Facebook, internet, banyak ini. Kita guna ini untuk apa? Hebahan kesan positif tentang keperluan mengekalkan bumi hijau yang merupakan satu aset negara yang berharga. Okey, hebakan. Kita melalui TV, melalui radio dan hebakan apa kesan positif kalau kita mengekalkan bumi hijau. Okey, mereka akan tahu, ada banyak kesan yang positif kalau kita amalkan amalan bumi hijau. Okey, sebab bumi hijau ialah satu aset negara yang sangat berharga. Okey, 用一些传播媒介， okey， 比如说电视、互联网来传播，把这个环保的好处告诉所有的人。可以让所有的人知道呢，我们如果环保会有什么kesan positif. Program reality television tentang amalan bumi hijau. Okay, mengadakan program-program, okay, program-program yang reality, okay, tentang amalan bumi hijau. Okay, 制作一些节目关于环保的。Okay, menyiarkan klip video drama pendek dan iklan berkaitan dengan amalan pengekaran bumi hijau. Okay, 制作一些影片
一些短剧啊，或者一些广告关于环保的啊，如何环保. Kalau video-video ini, drama pendek ini dan atau iklan ini selalu dipapar dalam TV dan lama kelamaan kita boleh meningkatkan kesedaran orang ramai tentang pengegaran bumi hijau. Okay, selain itu kita boleh guna baja organik untuk menggantikan baja kimia. Sebab baja kimia kalau kita banyak guna, kita akan mencemarkan tanah. Okay. Seterusnya membawa bekas makanan dan beg sendiri semasa membeli belah. Bawa beg mesra alam. Okay. Bawa beg plastik yang telah terpakai, guna semula. Semasa nak bungkus, memberi makanan di luar, membawa bekas makanan sendiri untuk kurangkan penggunaan polistirena. Kurangkan guna polistirena. Okay, dan boleh kurang pencemaran alam. Okay, seterusnya kita boleh kawal penggunaan kawalan biologi dalam pertanian. Okay, apa itu penggunaan kawalan biologi? Kawalan biologi ialah satu kaedah mengawal populasi harian perosak tanpa menggunakan racun serangga. Okay. 政府呢可以控制那些农民用一些农药 ，OK， 控制他们用一些农药的话，那就可以减少pencemaran alam， 就可以减少污染这个环境。OK， seterusnya menada air hujan dan air gunaan untuk tujuan menyiram pokok bunga dan mencuci rantai. Okay, bila ada hujan, kita guna tong atau guna badi untuk menada air. Atau air gunaan, air yang terpakai, kita simpan. Simpan untuk buat apa? Menyiram pokok bunga dan mencuci lantai. Jadi ini boleh kurangkan pembajaran air. Boleh menjimat. Okay, seterusnya penggunaan enzim dalam kehidupan harian sebagai deterjen untuk mengingkir kotoran. Okay, sekarang ramai orang sudah tahu bagaimana buat enzim. Okay, enzim ini boleh guna sebagai deterjen. Jadi kalau deterjen yang dibuat daripada bahan-bahan kimia itu boleh mencemarkan alam sekitar. Tapi dengan enzim kita tak akan mencemarkan. Okay, jadi enzim就是那个酵素，所以使用一些环保酵素来作为一些清洁剂，那就可以减少污染这个环境。Yang ni ialah logo Jabatan Alam Sekitar Malaysia dalam singkatan JAS. Okay, Jabatan Alam Sekitar berfungsi sebagai untuk menjaga dan mengawal pencemaran alam sekitar. 这个是 JAS 的那个logo， 那么它的责任呢是避免还有呢保护这个地球免受污染。Generasi muda, anda semua generasi muda. Anda yang akan mewarisi alam ini pada masa akan datang. Jadi jika kita terus memelihara alam sekitar ini, jadi alam yang kaya dengan kehijauan dan udara yang segar dapat terus dinikmati tanpa sebarang gangguan. Jadi amalan bumi hijau atau amalan 5R ini juga akan memberi kesan positif jika semua pihak berganding bahu melaksanakannya. Okey, di sini antara kesan amalan bumi hijau. Okey, yang pertama, menjamin kesihatan rakyat. Ya, kalau kita amalkan 5R atau amalan bumi hijau ini, tentu rakyat akan hidup dengan sehat sebab alam tidak dicemarkan. Okay, kedua, memelihara flora dan fauna. Tumbuhan-tumbuhan dan haiwan-haiwan atau binatang semua
diperiharakan kalau kita amalkan bumi hijau. Okay, next one, mengawal keseimbangan ekosistem. Ekosistem ini akan sentiasa seimbang dengan amalan bumi hijau. 这个就是生态会平衡生态平衡。Okay, next one, meningkatkan image negara. Kalau negara kita sebuah negara yang mengamalkan amalan bumi hijau, jadi image negara kita akan sentiasa dipertingkatkan, mempunyai image yang sangat baik. Okay, next one, membersihkan dan menceriakan persekitaran. Dengan amalan bumi hijau, alam sekitar kita tentu akan sentiasa bersih dan ceria. Okay, seterusnya mengurangkan kesan rumah hijau. Sebaliknya, kalau kita tidak mengamalkan amalan bumi hijau, sentiasa buang sampah sarap, tidak guna semula, tidak kita semula. Jadi, tentu akan menimbulkan kesan rumah hijau. Sebaliknya, kalau kita amalkan bumi hijau, kita boleh kurangkan kesan rumah hijau. Okay, selain daripada ini, okay, kita juga boleh mengurangkan kos pelupusan sampah. Kalau kita amalkan bumi hijau, sampah sarap tentu kurangkan. Jadi boleh kurangkan kos untuk melupuskan sampah. Seterusnya boleh kekalkan keindahan alam semula jadi. Yang ni sama dengan yang ni, membersihkan dan menceriakan persekitaran. Okay, jimatkan tapak pembuangan sampah. Sampah telah dikurangkan, jadi tapak pembuangan sampah juga dapat dikurangkan. Tak perlu begitu banyak ruang untuk buang sampah. Okay, seterusnya pengurusan sisa pekerja yang sistematik. Kita ada sisa-sisa. Okay, tapi kita sekarang guna amalan bumi hijau. Jadi pengurusan sisa pekerja sudah menjadi sistematik. Okay, next one. Kawal kadar pencemaran udara. Pencemaran udara boleh dikawalkan. Okay, boleh jimatkan sumber asli. Bahan buangan itu diguna semula. Jadi tidak perlu sumber asli untuk buat barang yang baru. Jadi boleh jimat sumber asli. 可以减少资源。 Seterusnya, perasaan amalan 5R atau amalan bumi hijau bagi mengekalkan bumi hijau. Apakah perasaan apabila kita amalkan amalan ini? Kita akan pertama, rasa gembira kerana dapat membantu mengurangkan pencemaran alam. Okay, kita akan bersyukur kerana wujudnya usaha-usaha murni ke arah mengekalkan kehijauan 不密，给我们会开心，因为我们可以帮助减少污染环境。我们会觉得感恩，因为有大家都一起努力去维护这个地球，去环保。Okay, jadi setiap orang perlu bertanggung jawab dalam menjaga anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Anugerah Tuhan kita sudah belajarkan sebelum ini. Okay, alam sekitar ini ialah anugerah Tuhan. Jadi setiap orang perlu bertanggung jawab untuk menjaga anugerah Tuhan ini yang tidak ternilai, 无价之宝，我们要一起负责任去照顾好它。Okay, next one, kita juga perlu ada kepercayaan kepada Tuhan kerana yakin manusia dicipta sebagai khalifah untuk melindungi flora dan fauna ciptaan Tuhan. Khalifah orang manusia yang diberi tanggungjawab untuk menjalankan tugas. Jadi manusia ialah yang dicipta untuk melindungi flora dan fauna ciptaan Tuhan. Okey, kita sebagai pelajar, anda sebagai pelajar, ada tak tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar ini? Ada kan? Setiap orang ada tanggungjawabnya. Jadi apakah peranan belajar dalam amalan bumi hijau ini? Okay, ini logo apa? Logo kita semula.
Okey, sebagai pelajar, kita perlu sentiasa melibatkan diri dalam projek dan amalan 5R di sekolah. Kita kena libatkan diri. Okey, seterusnya membantu dalam menyediakan bahan untuk menjayakan kempen kita semula. Kalau sekolah mengadakan kempen kita semula, kita membantu dalam menyedia bahan supaya menjayakan kempen kita semula. 当学校举办一些环保在循环运动的时候，帮忙 ，OK， 涉及参与在内，所以帮忙准备以便使那个运动能够成功。OK，next one， mencipta bahan kita semula dengan menggunakan bahan terbuang. Jadi sebagai murid kita juga boleh mencipta bahan-bahan kita semula dengan barangan terbuang. Okay. Next one, menanam pokok bunga bagi mengindahkan kawasan persekitaran sekolah dan rumah. Kita boleh tolong tanam pokok bunga di sekolah atau di rumah. Yang ni boleh menjadi bumi kita kekal hijau. Okay, sebagai kesimpulan, semua pihak perlu berganding bahu bagi mengekalkan bumi hijau. Kita pasti akan gembira dan bersyukur jika alam yang didiami ini akan kekal hijau. Jadi nilai kerjasama sangat penting. Kerjasama antara semua pihak dapat menjamin usaha mengekalkan bumi hijau yang berterusan. Nilai rasional juga perlulah menjadi amalan setiap kali menggunakan sesuatu barangan, terutama kesannya terhadap alam sekitar. Apa itu rasional? Kita boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang wajar. Sebelum kita bertindak, kita akan fikir apa kebaikan, apa keburukan. Dan kita pilih tindakan yang wajar, yang betul. Jadi nilai rasional ini sangat penting. Kalau setiap manusia mengamalkan nilai rasional, tentu kita boleh mengekalkan bumi hijau. Nilai patriotisme. Nilai patriotisme juga sangat penting. Nilai patriotisme maksudnya bangga dan taat setia kepada raja dan negara. Sebabnya maksudnya ialah cinta akan negara juga. Okey, jadi nilai patriotisme, kalau setiap rakyat taat kepada raja dan negara, mereka akan sama-sama menyahut usaha kerajaan bagi memastikan kehidupan sekeliling kekal terurus. Jadi setiap orang kalau cinta akan negara akan membantu kerajaan untuk menjayakan sesuatu dasar. Okay. Akhirnya, nilai kepercayaan kepada Tuhan dapat mengukurkan usaha menghargai alam sekitar. Okay, tadi cikgu ada jelaskan, setiap manusia perlu ada nilai kepercayaan kepada Tuhan dan yakin manusia dicipta sebagai khalifah untuk melindungi flora dan fauna ciptaan Tuhan ini. Kalau kita ada nilai ini, kita tentu akan berusaha menjaga atau menghargai alam sekitar ini. Okey, sekian saja untuk unit 8. Okey, murid-murid sila buat latihan seterusnya. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi.